Hello，大家好，欢迎收看 VTV 新闻，我叫 Beverly Anissa Shalim。Sabah Maju Jaya membawa pembangunan Sabah setapak ke hadapan. Sabah akan maju setapak ke hadapan dengan pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ sepanjang tempoh 5 tahun akan datang di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata pelaksanaan SMJ 2021 sehingga 2025 akan mengambil kira semua aspek dengan memfokuskan kepada 3 sektor ekonomi utama iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan. Beliau berkata SMJ adalah hala 7 yang dimiliki semua anak watan Sabah dan bukannya pelan milik peribadinya selaku Ketua Menteri dan Jemaah Menteri maupun GRS. Katanya, pelaksanaan SMJ membabitkan tanggungjawab bersama antara kerajaan dan rakyat agar mampu bergerak seiring dalam membantu pembangunan negeri ini. Kerajaan telah memulakan usaha merangka strategi bagi merangsang pembangunan negeri untuk membawa Sabah keluar daripada kesan pandemik COVID-19 dan seterusnya membina kemajuan negeri untuk masa hadapan. Pembentukan kerangka pelan pembangunan adalah amat penting untuk melaksanakan hasrat tersebut. Pelan berfungsi sebagai panduan hala 7 dasar dan program kerajaan. Seterusnya memandu arah pelaksanaan secara strategik untuk mencapai sasaran yang bertepatan dengan keperluan pembangunan negeri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, berpandukan pelbagai platform libat urus yang merintasi berbagai segmen masyarakat, kerajaan negeri telah menggubal Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Hala 7 SMJ merupakan kerangka pelan pembangunan utama negeri yang memayungi pelbagai blueprint pembangunan sektoral. Hala 7 ini akan bergerak seiring dengan agenda pembangunan nasional di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030 dan merupakan manifestasi kepada komitmen yang digariskan dalam Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam pilihan raya negeri ke-16 yang lalu. Ketua Menteri berucap di Majlis Pelancaran Hala 7 Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025 di Kota Kinabalu siang tadi. Katanya, pelan SMJ 1.0 akan digerakkan dengan 5 objektif utama. Pelaksanaan fasa pertama dimulakan dengan pelan pembangunan SMJ 1.0 bagi tempoh 2021 sehingga 2025 dengan penjajaran bersama pelan pembangunan nasional melalui rancangan Malaysia ke-12. Pelan SMJ 1.0 akan digerakkan dengan 5 objektif merangkumi usaha yang pertama, membina negeri dan masyarakat bersatu, aman, makmur dan sejahtera. Kedua, mengoptimum sumber dan hasil negeri. Ketiga, merangsang pemulihan ekonomi. Keempat, meningkatkan ekonomi rakyat. Dan kelima, membangunkan modal insan.
Menurut Ketua Menteri, sudah tiba masanya slogan Sabah Maju Jaya diberi makna yang lebih besar dalam membina masa depan negeri Sabah yang lebih gemilang. Sabah Maju Jaya adalah falsafah yang membina jiwa dan intipati perjuangan setiap anak Sabah. Slogan ini diangkat sebagai hala tuju negeri dengan tujuan untuk membawa citra inklusiviti, pemilikan bersama, kesatuan dan pertanggungjawaban setiap anak watan untuk menjayakan agenda pembangunan negeri. Kita mahu semua pihak memahami bahawa hala tuju Sabah Maju Jaya bukan pelan milik peribadi Ketua Menteri dan ahli jemaah menteri, bukan juga hak kerajaan gabungan rakyat Sabah, dan bukan sesekali pelan hanya untuk para penjawat awam. Hakikatnya SMJ adalah hala tuju kita bersama, sebagaimana jatah negeri adalah hak dan milik semua anak watan Sabah. Sesungguhnya hak milik itu datang bersama pertanggungjawaban untuk memastikan kita semua bergerak seiring membina negeri Sabah yang lebih maju dan berjaya. Atas sebab itu, beliau menekankan agar pengisian hala tuju SMJ perlu menyantuni aspirasi segenap lapisan masyarakat. Sebaik sahaja Kabinet Negeri merumuskan kerangka hala tuju strategik, saya telah mengarahkan Sekretariat Hala Tuju SMJ untuk melaksanakan gerak kerja libat urus untuk mendapatkan input, syur dan pandangan dari pelbagai pihak merintasi semua segmen masyarakat. Pengumpulan input daripada pelbagai lapisan rakyat telah dimulakan dengan pelancaran Hari Terbuka Libat Urus Hala Tuju Sabah Maju Jaya pada 12 Januari 2021. Selain sesi bersemuka yang dilaksanakan secara terhad berpandukan SOP, platform Libat Urus juga disediakan melalui laman web, portal, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Kita telah menerima pelbagai maklum balas berupa idea, cadangan dan pendapat yang menyentuh berbagai aspek pembangunan. Sebagai contoh, melalui respon e-penyertaan sebanyak 1,280 input telah berjaya diperolehi. Sambutan positif daripada masyarakat ini menzahirkan keprihatinan dan harapan tinggi rakyat kepada kerajaan untuk mempelopori agenda perubahan, membawa rakyat dan tanah air tercinta ini melangkah ke hadapan untuk masa depan yang lebih makmur dan sejahtera. Beliau yakin sektor pertanian Sabah akan dapat diperkasakan bagi menyumbang lebih banyak hasil dengan memanfaatkan potensi dan sumber semula jadi yang dimiliki di negeri ini. Haji Ji berkata ianya akan dapat dicapai melalui pengeksportan hasil tempatan, meningkatkan pendapatan golongan petani dan nelayan serta mengurangkan kebergantungan negeri kepada import produk pertanian. Sektor pertanian yang merangkumi subsektor tanaman, penternakan dan perikanan merupakan sektor penting yang diangkat sebagai sektor keutamaan di bawah hala tuju SMJ. Sektor ini menyumbang sebanyak 60% kepada keluaran dalam negeri kasar Sabah pada tahun 2019. Pembangunan sektor pertanian akan memberi penekanan kepada aktiviti-aktiviti rantaian nilai secara menyeluruh
yaitu peningkatan pengeluaran, pengumpulan hasil, pemprosesan dan pemasaran yang lebih sistematik. Peningkatan hasil pengeluaran dari segi kuantiti dan kualiti akan menjamin bekalan makanan yang cukup untuk kegunaan dalam negeri dan keperluan pasaran ekspor. Sektor kedua yang diberi fokus dalam Hala 7 SMJ adalah perindustrian. Sabah pernah menjadi salah sebuah negeri industri utama di Malaysia hingga pertengahan tahun 1980-an. Kita perlu bangkit dan melonjakkan potensi dan mengoptimumkan sumber yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian. Di dalam SMJ 1.0, antara strategi dan pendekatan utama yang akan dilaksanakan adalah peningkatan infrastruktur perindustrian, pembangunan keusahawanan, promosi pelaburan, dan usaha-usaha untuk meningkatkan daya saing industri dengan memanfaatkan kemajuan industri revolution. Untuk sektor pelancongan, walaupun pandemik COVID-19 mengakibatkan terhentinya aktiviti pelancongan buat sementara, namun ia juga memberi peluang kepada destinasi-destinasi pelancongan di negeri ini untuk menjalani proses rekuperasi atau pemulihan. Tempo pandemik ini juga memberi peluang kepada kita untuk riset dan merangka strategi, bukan sahaja strategi jangka pendek pemulihan pasca COVID-19, malah mengenal pasti bagaimana sektor ini boleh dimajukan jauh ke hadapan. GRS terima penyertaan parti politik yang sehaluan. Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor sentiasa terbuka untuk menerima kemasukan parti politik lain ke dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS asalkan perjuangannya sehaluan dengan GRS dan PN. Ketua Menteri berkata, permohonan Parti Liberal Demokratik LDP yang ingin menyertai PN akan diberi pertimbangan sewajarnya. Haji Ji berkata, rakyat perlu disatukan melalui parti-parti yang menerima perjuangan GRS dan PN. Sehubungan itu, pihaknya sentiasa terbuka kepada cadangan itu. Haji Ji berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Pelancaran Hala 7 Sabah Maju Jaya 2021-2025 di Kota Kinabalu siang tadi. Semalam, Presiden LDP Datuk Chin Soo Pin berkata, Majlis Tertinggi LDP meluluskan usul untuk menyertai PN di Sabah. GRS dianggotai oleh Barisan Nasional yang terdiri daripada UMNO, Parti Bersatu Rakyat Sabah, PBRS, MCA dan MIC. Serta PN Sabah yang dianggotai Bersatu, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Parti Maju Sabah, SAPP dan PAS, serta Parti Bersatu Sabah, PBS. Majlis Tertinggi Parti Liberal Demokratik LDP meluluskan usul untuk menyertai Perikatan Nasional PN. Presiden LDP Datuk Chin Soo Pin berkata, parti itu membuat keputusan tersebut selepas melihat kesungguhan PN yang diterajui Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyelesaikan masalah rakyat terutama ketika berdepan cabaran COVID-19 ketika ini. Ini termasuk memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi di saat negara menghadapi pandemik ini. LDP yang ditubuhkan pada 1989 sebelum ini adalah parti komponen Barisan Nasional BN. Namun LDP bertindak keluar BN selepas pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Bekas Presiden LDP Tan Sri Chong Kah Kiat adalah Ketua Menteri Sabah yang ke-13 dari 2001 hingga 2003. Chin berkata LDP kini fokus untuk persidangan dan pemilihan 28 bahagian parti itu yang akan bermula dari Mei hingga Ogos ini. Manakala mesyuarat agung tahunan serta pemilihan parti dijadual diadakan pada hujung tahun ini.
UMNO Sabah tetap dengan keputusan untuk berunding dengan parti lain dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS berhubung isu agihan kerusi pilihan raya umum ke-15. Ketuanya, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, perkara itu sudah dijelaskan dalam kenyataannya ketika Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur semalam. Beliau sekali lagi menegaskan pergolakan politik di Semenanjung tidak mengganggu kedudukan GRS yang dibentuk selepas pilihan raya negeri Sabah ke-16 September lalu. Bung ditemui selepas majlis pelancaran Hala 7 Sabah Maju Jaya yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor di Kota Kinabalu siang tadi. Bung Mokhtar yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah diminta mengulas sama ada UMNO Sabah akan mengikut langkah UMNO Pusat untuk bertanding di semua kerusi parti itu pada PRU lalu. Ini termasuk 13 kerusi dimenangi wakil UMNO yang kemudian menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu pada PRU 15 nanti. UMNO Pusat pada Perhimpunan Agung Parti itu semalam menekankan akan bertanding di semua kerusi miliknya sebelum ini selain memutuskan kerjasama dengan Perikatan Nasional PN apabila Parlimen dibubarkan. Bung Mokhtar berkata, walaupun UMNO Pusat memutuskan perkara itu, namun ia tidak mengganggu situasi politik di Sabah di bawah GRS ketika ini. Ditanya sama ada perbincangan mengenai agihan kerusi dalam kalangan parti GRS sudah bermula, Bung Mokhtar berkata, rundingan dijangka dimulakan tidak lama lagi. Pesta Keamatan memberi peluang kepada industri kreatif. Pesta Keamatan tahun ini akan memberi cabaran dan peluang besar bagi industri kreatif Sabah untuk menunjukkan kemampuan teknikal dan kreativiti mereka. Sehubungan itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Induk Keamatan Negeri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyeru bakat kreatif di negeri ini untuk tampil dan bekerjasama dengan jawatan kuasa tersebut untuk menjayakan Pesta Keamatan tahun ini. Katanya sokongan industri kreatif dapat memulakan proses mengenal pasti bakat kreatif dan mengembangkan industri ini di Sabah. Beliau berkata kerajaan GRS menyedari perkembangan perlahan industri kreatif di Sabah dan kurangnya peluang bagi individu berbakat untuk maju dalam industri ini di peringkat tempatan. Merujuk kepada negeri jiran Sarawak, Jeffrey mengatakan sudah tiba masanya Sabah juga membina keupayaan sendiri dalam bidang penyiaran dan industri kreatif. Beliau percaya Sabah harus mempunyai stesen televisyen sendiri. Beliau percaya sekarang adalah masa paling tepat kerana rakyat Sabah lebih mampu menghasilkan kandungan mereka sendiri yang lebih sesuai dan dikenali oleh penonton tempatan. Katanya orang Sabah adalah orang yang berbakat. Jeffrey berkata sempena Keamatan tahun ini beliau ingin menemui permata tersembunyi dalam kalangan orang Sabah dan menggesa pemain industri untuk menghubungi jawatan kuasa itu secepat mungkin. Katanya tahun ini penganjuran Pesta Keamatan adalah bertaraf antarabangsa dan menjadi peluang besar bagi Sabah untuk menunjukkan bakat seni kepada dunia. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 34 kes dilaporkan hari ini berbanding 38 kes semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 54,657 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini iaitu di Tawau dan Kota Kinabalu. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Tawau dan Lahadatu merekodkan kes positif baru tertinggi dengan masing-masing mencatatkan 6 kes hari ini. Ini diikuti Nabawan dan Keningau yang masing-masing merekodkan 4 kes. Manakala Sandakan, Kunak dan Kota Kinabalu masing-masing melaporkan 3 kes. 3 daerah mencatatkan 1 kes hari ini iaitu Kudat, Penampang dan Putatan. 16 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu.
Daerah Nabawan berubah dari zon merah ke zon jingga. Secara keseluruhan setakat hari ini, 4 daerah di Sabah berada dalam zon merah, 5 daerah dalam zon jingga, 14 daerah dalam zon kuning dan 4 daerah lagi dikategorikan zon hijau, iaitu Ranau, Pitas, Kuala Penyu dan Tongot. 32 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 408 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 42,292 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah. Manakala bagi vaksin dos kedua, secara kumulatif, 11,406 orang telah menerima suntikan hari ini. 290,411 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. 晚安，再见。